بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ربي يسر ولا تعسر Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan, ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan seterusnya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang tidak terhitung hebatnya, nikmat Islam serta nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Allah mengurniakan kita nikmat mempusakai peninggalan Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan, ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada tengah hari ini kita akan menyambung lagi di dalam perbahasan kita di dalam kitab Sahihul Bukhari, yang mana kitab yang diberi nama ditakhsirkan daripada Sahihul Bukhari lalu ditakhsirkan menjadi Irsyadul Qari Bisyarhi Mukhtasar Sahihul Bukhari, yang mana memilih hadis-hadis yang tertentu daripada Sahihul Bukhari yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad bin Abdullah bin Ahmad, yang dikenali sebagai Al-Imam Abi Jamrah, yang mana memilih daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kuliah bulanan kita yang lepas, kita sudah membahaskan yang dipanggil Al-Bad'u Al-Wahyu. Dalam perbahasan yang pertama dipanggil jalan cerita penurunan wahyu ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
hadis yang kita sebut dalam bulan lepas, yang mana hadis yang panjang, hadis yang sangat panjang, yang tak dapat saya syarahkan dalam secara detail dalam kuliah bulanan yang lepas, bahawa hadis yang lepas yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha merupakan zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan isteri yang paling muda umur dia, umur paling muda. Nabi nikah dengan dia umur 6 tahun, Nabi wafat umur 18 tahun. Nabi wafat umur dia 18 tahun. Inilah Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun hadis ini yang berlaku ke atas Khadijah radhiyallahu anha. Berlaku hadis ini ke atas Khadijah radhiyallahu anha. Sebab wahyu yang mula-mula turun, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dia bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha. Tetapi yang meriwayatkan hadis ini ialah Aisyah radhiyallahu anha. Persoalannya, adakah Nabi sudah berkahwin dengan Aisyah? Maka jawapan dia tidak lagi. Kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha bila mana kematian Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah meninggal dunia, wafat Khadijah, isteri pertama, barulah Nabi timbul pernikahan yang kedua, ketiga, keempat, sehinggalah dipanggil 11 orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pernikahan Nabi dipanggil jalan sunnah. Jalan sunnah. Jalan yang mahu kepada agama. Dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, kita ambil fiqh sedikit. Dalam mazhab Syafi'i, orang lelaki nikah saja-saja. Nikah saja-saja sebab nak suka. Nikah kenapa? Orang tu muda. Kenapa? Dia comel. Kenapa? Dia masih muda dan isteri saya sudah umur 50 kata. Jadi nikah kali kedua. Atas sebab nafsu, atas sebab suka, atas sebab muda. Maka dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, hukum dia makruh, bukan sunat. Sunat ni dipanggil jalan agama. Kenapa nikah kali kedua? Isteri kedua saya hafizah. Jadi isteri pertama benarkan saya kahwin, sebab mudah-mudahan isteri kedua ni boleh ajar anak saya isteri pertama. Ini nikah untuk jalan agama. Bukan nikah atas jalan sebab kerana suka-suka, maka ini makruh. Barulah tidak mengikut jalan sunnah Nabi SAW. Sebab itu ulama kata Nabi nikah atas jalan sunnah. Lawan perkara sunat, hukum dia makruh. Lawan perkara wajib, hukum dia haram. Wajib, lawan dia haram. Sunat, lawan dia makruh. Tengah-tengah dipanggil harus. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Taala, mesti ingat siapa dia Aisyah radhiyallahu anha yang saya sebutkan dalam beberapa kuliah bulanan yang lepas. Aisyah radhiyallahu anha dalam ramai-ramai yang orang duduk di Madinatul Munawwarah, yang duduk di Madinah, yang kuat hafalannya, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dia Aisyah radhiyallahu anha. Dalam ramai-ramai isteri Nabi, baik Zainab, baik Maimunah, baik Ummu Salamah, baik Habsah, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam ramai-ramai yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu pernah saya sebut dulu dalam kuliah bulanan yang beberapa bulan yang lepas, bahawa 6 orang yang paling kuat hafalannya. Yang saya sebutkan Abu Hurairah, yang saya sebutkan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Amru, dan yang terakhir dipanggil Abdullah bin Jabir. 6 orang yang kuat hafalannya, yang banyak mengambil berat tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis orang lain tak ambil berat.
Anas bin Malik tak ambil berat. Abu Bakar tak ambil berat. Umar tak ambil berat. Bukan tak ambil berat. Mereka pun mengambil berat. Tetapi tidak semantap 6 orang yang saya sebutkan tadi. Abu Hurairah yang banyak bersama dengan Nabi. Abdullah bin Umar yang banyak menghafal hadis Nabi. Abdullah bin Abbas menginfakkan dirinya untuk ilmu. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang banyak duduk dengan Nabi, lalu merupakan rujukan bagi perempuan Madinah Al-Munawwarah. Isteri-isteri lain, orang lain tak rujuk. Kebanyakannya rujuk dengan Aisyah. Contohnya dalam bab fiqh, dalam bab haid. Orang perempuan Madinah dia tak akan tanya kepada Nabi. Malu nak tanya tentang haid. Hatta hari ni kalau perempuan pun dia tak akan tanya kepada ustaz tentang bab haid. Dia mesti tanya kepada ustazah. Sebab ini perkara yang berlaku ke atas dia orang perempuan. Dan begitu juga berlaku kepada Madinah Al-Munawwarah. Berlaku kepada penduduk Madinah Al-Munawwarah. Yang mana mereka segan nak tanya Nabi. Lalu mereka rujuk kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sudah menterjemahkan hadis yang dipanggil Al-Bad'u Al-Wahyu. Yang mana pada hari ini kita akan melihat siapa di Aisyah radhiyallahu anha yang lebih dekat. Dikeluarkan biografi orang yang dipanggil meriwayatkan hadis ini. Biografi ringkas Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, anak Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar nama dia Abdullah Quhafah. Digelar dengan Ummu Abdullah, iaitu dengan anak saudaranya Abdullah bin Zubair. Lahir di kota Mekah 4 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul, berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah ketika berusianya umur 6 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengannya di kota Madinah ketika usianya umur 6 tahun, iaitu pada bulan Syawal selepas pulang daripada peperangan Badar tahun 2 Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah wafat, usianya 18 tahun dan beliau hidup selepasnya selama 40 tahun. Salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang faqih, yang alim, yang cerdik, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak dia riwayatkan? Iaitu 1210 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah merupakan isteri yang amat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah satu-satunya isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikahwini dalam keadaan dara. Beliau juga disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti makanan yang paling lazat, dikenali sebagai at-tahrid, berbanding dengan makanan yang lain. Inilah berbanding Aisyah dengan wanita yang lain. Beliau diuji dengan pelbagai ujian termasuk fitnah yang dipanggil hadithul ifki, yang mana orang-orang Madinah ataupun dipanggil golongan-golongan munafik yang diketuai oleh golongan-golongan munafik, Abdullah bin Ubay, memfitnah Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Meninggal dunia di kota Madinah pada tahun 57 Hijrah. Disembahyangkan ke atasnya oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah orang yang paling kuat hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah yang menjadi gubernur di kota Madinah pada zaman Marwan bin Al-Hakam. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tadi kita bulan lepas kita sudah membahaskan dalam matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita nak tengok siapa dia orang yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah Aisyah radhiyallahu anha, yang dikenali sebagai Ummul Mukminin. Ummul Mukminin ini hanya diberi gelaran kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh. Apa maksud Ummul Mukminin?
ibu bagi orang-orang mukmin. Macam keluar dalam Facebook, ada orang tu dia letak gambar seorang perempuan, saya tak nak sebutlah nama. Dia tulis atas ni, inilah ibu bagi orang-orang mukmin di Malaysia. Subhanallah. Ini tak boleh. Boleh membatalkan akidah. Tak boleh. Sebab ibu ummul mukminin bagi orang-orang mukmin di seluruh dunia ialah Aisyah radhiyallahu anha, ataupun isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kepada Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama Abu Bakar Abdullah bin Quhafah. Ini nama Abu Bakar. Nama dia Abu Bakar ni Abdullah bin Quhafah. Digelar dia Abu Bakar. Abu ni bapa, Bakrin ni bapa yang mana anak-anak dia berkorban. Anak-anak perempuan berkorban ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil Abu Bakar. Siapa anak dia? Aisyah. Siapa anak dia? Asma. Syarat mengandung. Diceritakan 6 bulan naik ke Gua Thur. Nak hantar makanan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pengorbanan anak siapa? Anak Abu Bakar. Umur 6 tahun kena nikah dengan Nabi. Pengorbanan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikah dengan Nabi pula kena fitnah. Berzina dengan lelaki lain. Sehingga Nabi pula tak layan Aisyah hampir sebulan. Menyebabkan Aisyah sedih. Ini dipanggil pengorbanan anak Abu Bakar. Yang mana nama dia Abdullah bin Quhafah. Digelar dia sebagai Abu Bakrin. Abu Bakar ni bahawa Nabi bagi amaran awal-awal kepada Sayyidina Umar. Bagi amaran awal-awal. Sayyidina Umar ni dia nak buat amalan nak lebih daripada Abu Bakar. Nak tunjuk dia punya iman lebih daripada Abu Bakar. Nabi kata solat witir tengah malam contoh. Kalau tak mampu buatlah sebelum tidur. Kata Sayyidina Abu Bakar, dia kata mungkin aku buat sebelum tidur kerana aku bimbang tak mampu bangun tengah malam. Kata Sayyidina Umar, aku confirm mesti bangun. Sayyidina Umar berani confirm. Dia nak lebih daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar infak separuh harta. Sayyidina Umar infak seluruh harta. Lalu Nabi bagi tahu, wahai Umar, kamu buatlah apa amalan paling tinggi sekalipun, tetapi iman kamu tidak boleh mengatasi iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu daripada segi syariat, kita mesti memuliakan Abu Bakar, orang yang paling tinggi. Baru Umar, baru Osman, baru Ali, baru 10 orang yang dijamin masuk syurga. Baru dipanggil Ahlul Badar, baru dipanggil Ahlul Uhud, baru dipanggil Ahlul Hudaibiyah, barulah seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kemuliaan, nak mulia. Macam nabi-nabi dan lain-lain. Nabi-nabi saya pernah sebut dulu 124,000 nabi-nabi. Daripada 124,000 nabi-nabi, kita mesti muliakan 313 orang rasul. Dalam 313 orang rasul, kita mesti muliakan 25. Dalam 25 kita mesti muliakan ulul azmi. Dalam ulul azmi kita mesti muliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga sahabat. Sahabat kita mesti muliakan 4 orang sahabat. Tapi 4 orang sahabat tu mesti muliakan Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Abu Bakar dulu. Dia tak boleh mula Ali. Salah. Dari segi syariat mesti muliakan Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Kemudian 10 orang jamin masuk syurga. Kemudian dipanggil Ahlul Badar. Kemudian dipanggil Ahlul Uhud. Kemudian dipanggil Ahlul Hudaibiyah. Ini dipanggil. Dan barulah seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kategori-kategori para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digelar dia Ummu Abdullah. Aisyah ni dia tak ada anak, ni kena tahu. Tapi gelaran dia Ummu Abdullah, iaitu anak saudaranya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni
anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah bin Zubair. Lalu digelar dia Ummu Abdullah kerana anak saudara lelaki dia yang bernama Abdullah. Lahir di kota Mekah. Dia ni lahir kota Mekah. Lahir di kota Mekah 4 tahun sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Lahir di kota Mekah 4 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Berkahwin dengan Rasulullah SAW di Mekah ketika mana usia dia 6 tahun. Tuan-tuan, bila mana dipanggil tahun kesedihan? Tahun kesedihan ni tahun kematian Khadijah radhiyallahu anha. Mula Khadijah meninggal. Tak lama Khadijah meninggal pula Abu Talib, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dua orang kuat. Satu Khadijah. Sebab tu Nabi kata, walau sehebat mana pun isteri lain, dia tak boleh lawan Khadijah. Satu Khadijah ni dia masuk Islam dalam keadaan semua orang tak masuk Islam. Yang kedua, dia menginfakkan harta dia. Yang ketiga, ketika mana dia wafat, Khadijah dia bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, kalaulah seluruh harta aku habis, lalu kalau kamu dah tak ada harta untuk nak berdakwah, maka koreklah lubang kubur aku, gadailah tulang belulang aku, maka gerakkan kerja agama. Ini yang menyebabkan Nabi terharu ke atas Khadijah radhiyallahu anha. Bila mana Khadijah wafat, Abu Talib wafat, wahyu pula tak turun. Wahyu tak turun. Lagi Nabi sedih. Orang kafir kata, tengok, wahyu tak turun. Allah Ta'ala tak cara dah kat kamu. Allah Ta'ala tak sayang lagi kat kamu. Lagi Nabi sedih. Lalu Nabi diturunkan ayat wadduha wallaili idza saja. Allah ingatkan Nabi, wa wajadaka dhallan fahada. Kamu tak sedar ke yang kamu duduk dalam keadaan semua orang kampung kamu dhallan, semua sesat. Fahada, maka kami beri petunjuk. Orang jahiliah ni sesat teruk tuan-tuan. Arak di zaman jahiliah dengan arak zaman sekarang, mana lagi bahaya? Dua-dua arak, tapi lebih mantap arak dia. Mana lagi bahaya? Jahiliah dia punya arak, dia punya gelas ni dia berbuat daripada tanah liat, disebut dalam hadis. Kemudian diambil darah-darah orang yang sudah mati. Digaulkan darah orang sudah mati, lalu diletakkan rambut orang yang sudah mati. Lalu diletakkan air, tunggu seketika 2-3 hari, lalu minum orang, mabuk orang. Ini di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ni punya bahaya. Tapi Nabi duduk dalam zaman jahiliyah, Allah ingatkan, dhallan fahada. Aku beri kepada kamu petunjuk. Fa ammal yajidka yatiman fa'awa. Kamu tak sedar ke yang kamu ni yatim? Aku jaga kamu. Allah Ta'ala ingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan, dalam tahun kesedihan itu Allah Ta'ala hantar juga Aisyah radhiyallahu anha, merupakan sebagai isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, Nabi nikah dengan Aisyah, umur Aisyah 6 tahun. Sah pernikahan itu dengan sebab perempuan itu mumayyiz. Ni kena faham. Mumayyiz ni mengenal yang kanan dan yang mengenal yang kiri. Paling kurang. Mumayyiz dalam mazhab Syafi'i kenal yang mana kanan dan kenal mana yang kiri. Ini mumayyiz. Tapi kena tahu sumber hukum selain Quran, selain sunnah, selain ijma', selain qiyas, selain ijtihad, hukum juga dikira sebagai uruf. Uruf ni keadaan. Kalau kita buat sesuatu mendatangkan fitnah, maka hukum dia haram. Contohnya, kita kahwin dengan budak pasti. Budak sekolah pasti, tahu pasti. Budak sekolah baru, budak 6 tahun. Nikah dengan siapa? Pasti. Tak ada budak lain? Tak ada. Kenapa ambil pasti? Nabi nikah dengan Aisyah 6 tahun.
Contoh. Datang fitnah tak? Datang fitnah. Maka hukum tak dibenarkan. Sebab dipanggil uruf. Uruf keadaan, itu pun dikira hukum. Satu. Yang kedua, kata ulama, ada ulama berpandangan bahawa Nabi SAW punya hukum yang pernah saya sebut dulu. Ada hukum kita sama dengan Nabi dan ada hukum tak sama dengan Nabi. Hukum kita boleh masna, kita boleh nikah 2. Wa thulatha, kita boleh nikah 3. Wa ruba', kita boleh nikah 4. Kalau mampu, kalau berani. Kalau tak berani, tak boleh. Contoh. Mampu ni bukan semata-mata ada duit. Mampu segala-galanya. Kalau tak mampu, 1. Nabi bukan 2, Nabi bukan 3, Nabi bukan 4. Nabi boleh mencecah sampai 11 orang isteri Nabi SAW. Hukum tak sama. Sebagaimana isteri kita, dia boleh mengepek kepada kita. Mengepek, tahu mengepek? Mengepek ni apa maksud? Membebel. Membebel. Balik-balik membebel. Balik lambat pergi mengajar mana ni? Contoh. Kata. Mengajar banyak kata tepat kata. Orang lain pun mengajar tak balik lambat macam ni. Contoh. Mengepek tak apa. Tapi kalau isteri Nabi mengepek kepada Nabi, boleh tak? Tak boleh. Nabi akan cakap Allahu wa Rasul. Siapa lebih baik daripada Allah dan Rasulnya? Tak boleh. Isteri Nabi SAW, dia tak boleh panggil Nabi ya Habibi, tak boleh. Ataupun Hani pun tak boleh. Tak boleh. Dia mesti panggil Nabi itu Rasulullah. Ini hukum. Tak boleh. Katanya Aisyah, saya nak panggil Abang Mak lah, pun tak boleh. Tak boleh. Sebab hukum. Sebab suami dia Rasulullah, utusan Allah. Ini beza hukum Nabi SAW. Nabi disebut oleh hadis Abi Daud, keadilan Nabi SAW. Kalaulah Nabi SAW bersetubuh, dia akan bersetubuh satu malam ke seluruh rumah isterinya. Kalau dia bersetubuh dengan Aisyah, saya dia akan bersetubuh ke seluruh dia orang semua satu malam. Tak tahulah macam mana. Kita boleh rawan kalau ada kahwin 3, kalau kahwin 4. Boleh rawan. Mampukah lutut cabut? Ini nak menunjukkan kita tak mampu. Ini berbanding hukum kita dengan Nabi SAW. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nabi duduk nikah dengan Aisyah umur 6 tahun. Nabi duduk dengan Aisyah umur 9 tahun. Kenapa Nabi tak duduk terus? Kerana tempoh Aisyah tak datang haid. Aisyah datang haid sekali umur 9 tahun. Lepas bulan Ramadan, bulan Syawal. Bulan Syawal tu kegembiraan Nabi. Syawal pernikahan Ali dengan Fatimah. Dan bulan Syawal ialah Nabi bersedudukan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana yang saya sebut, Nabi wafat umur 63 tahun, Aisyah umur 18 tahun. Dan isteri Nabi, dia tak boleh kahwin dengan mana-mana lelaki selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga sahabat yang berani. Yazid ni anak Muawiyah. Anak Muawiyah, Yazid. Kan Rasulullah kata, wahai Muawiyah, besok anak engkau akan bunuh cucu aku. Nabi bagi tahu. Kata Muawiyah, wallahi wabillahi watallahi, aku tak nak kahwin. Kata Nabi, anak engkau akan bunuh cucu aku. Takdir Allah, kemaluan dia dipatuk ular. Berubat tak sembuh. Kata Tok Bomo, kamu satu je ubat. Apa dia? Kahwin. Kahwin pula dia kata. Alamak, kahwin pula. Sebab Nabi dah kata anak aku akan bunuh cucu Rasulullah SAW. Lalu bila mana macam tu sidang jemaah kahwin. Kahwin pula dia cari, dia pandai dia. Dia cari perempuan yang sudah menopause. Menopause ni bukan manifesto. Menopause.
yang tak ada putus haid. Kahwin dengan perempuan putus haid, lalu kahwin dapat anak. Anak dia Yazid yang membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Yazid ni pula berani seorang perempuan. Berani nak melamar salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaib. Lalu ditolak kerana hukum mengajar mana-mana isteri Nabi tak boleh kahwin dengan mana-mana lelaki. Ini hukum. Sama tak isteri kita dengan hukum dengan isteri Nabi? Sama tak? Tak sama. Isteri kita meninggal dunia, kalau dia nak kahwin lain, dia kena tunggu iddah, habis iddah dia boleh kahwin lain. Berbanding dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lebih afdal, suami yang mati, isteri yang mati suami, yang sangat afdal, dia jangan kahwin lain. Itu sangat afdal. Sangat-sangat afdal. Jangan kahwin lain. Kalau nak kahwin lain, nak buat macam mana? Tapi yang lebih afdal, Nabi kata jangan kahwin lain. Sehingga berkahwinlah anak kamu dengan orang-orang yang soleh. Itu hukum. Kalau saya kahwin lain, saya dengan suami pertama ke suami kedua? Ada dua jawapan. Ulama berpandangan yang pertama, dia akan bersama dengan suami yang sangat soleh. Kalau isteri, suami pertama dengan suami yang kedua, suami yang pertama soleh, kata isteri, suami kedua soleh, maka dia bersama dengan suami yang kedua. Kalau katakan pandangan yang kedua pula, kata dia akan bersama dengan suami yang terakhir. Suami pertama dah mati, cerai mati, kahwin pula. Kedua, dia akan bersama dengan suami yang kedua. Ada dua pandangan. Habis nanti tak bergaduh ke kat sana? Contoh. Tak bergaduh. Kerana iri hati semua dah dicabut oleh Allah Ta'ala. Kerana semua memikirkan hal masing-masing. Tak fikir dah isteri mana ke, mana anak ke, mana. Tak ada fikir. Semua fikir hal diri sendiri. Lepas Nabi SAW umur 18 tahun, lepas kewafatan Nabi SAW, dia hidup 40 tahun. 40 tahun, dia hidup selama 40 tahun. Maksudnya Aisyah ni dia wafat umur dia 58 tahun. Salah seorang isteri Nabi SAW yang faqih. Faqih ni bukan fiqh. Apa ni? Yufaqihu, al-fiqhu. Faqih. Ini fiqh. Fiqh ni dia hanya mengetahui dalam sesuatu sudut hukum. Itu panggil fiqh. Apa hukum wuduk? Wuduk dalam mazhab Syafi'i nak niat, mesti sebelum basuh tangan tu mesti niat. Tapi kalau dia faqih, dia bukan tahu cerita mazhab Syafi'i je. Dia tahu cerita mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Dia tahu semua cerita. Maka ini dipanggil faqih. Nampak? Ahlul fiqh dengan ahlul fiqh lain. Salah seorang isteri Nabi yang alim, cerdik, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1210 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah merupakan isteri Nabi yang amat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikahwini dalam keadaan dara, yang merupakan satu-satunya dara. Isteri lain semua janda. Aisyah ni dara. Beliau juga disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan yang paling lazat dikenali sebagai tarid, berbanding dengan makanan yang lain. Inilah berbanding Aisyah dengan wanita yang lain. Aisyah ni isteri yang paling Nabi rasa lazat, sebab dia banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pandai manja. Orang lain dah tua, Ummu Salamah dah berumur, Khadijah dah berumur, Zainab dah berumur, Maimunah dah berumur. Dah berumur semua. Orang yang berumur dengan orang yang muda, mana lebih manja? Dah berumur. Pernah kahwin tak? Pernah kahwin. Pernah kahwin tak? Siapa yang nampak tua sikit? Dulu mula-mula kahwin tak pernah kenal, tiba-tiba kahwin kata. Kalau dia kentut bau wangi ke busuk? Wangi. Contoh. Kalau sekarang ni dia pun 50 tahun, kita pun 50 tahun, dia kentut pun kita mengamuk. Takdir Allah kita nikah lagi satu. Kita 50,
perempuan tu 23 tahun. Dia kentut. Kita suka ke? Kita marah. Jawab sendirilah, slow-slow. Nanti orang perempuan marah. Ini perempuan kata menyampah betul hari ni. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Aisyah ni satu perempuan yang pandai. Sebab tu satu hari Nabi SAW dia bagi 1 dinar kepada Aisyah. Nabi kata, isteri yang paling aku sayang inilah isteri yang aku bagi 1 dinar. Lalu satu hari Nabi SAW dikumpulkan semua isteri. Lalu Aisyah kata, ya Rasulullah, siapakah isteri yang paling kamu sayang? Rasulullah kata, isteri yang aku bagi 1 dinar. Lalu Nabi kata, siapa yang aku bagi 1 dinar? Aisyah pun angkat tangan. Dengan semangat, isteri yang paling Nabi sayang, Aisyah 1 dinar. Rasulullah bagi. Aisyah sangka dia yang paling hebat. Rupanya yang belakang semua dapat 1 dinar. Inilah keadilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diuji dengan termasuk fitnah yang saya sebut sebagai hadisul ifki. Hadisul ifki yang mana Aisyah ni dia tertidur. Dia qada hajat. Nabi sangkakan dia dah naik dah unta. Rupa-rupanya tertinggal. Maklumlah dia orang muda, ringan dan sebagainya. Nabi sangka dia atas unta. Nabi lalu rupanya Aisyah tertinggal. Safwan bin Mu'attal, orang yang diarah oleh Nabi menjaga orang yang paling belakang sekali. Lalu dia tengok Aisyah ni tertidur. Waktu tu dipanggil waktul barid. Barid ni bahasa Arab waktu musim sejuk di Madinah Al-Munawwarah. Menyebabkan Aisyah tertidur lalu demam. Lalu Safwan bin Mu'attal arahkan Aisyah naik atas unta Safwan. Lalu Safwan tarik Aisyah sampai di Madinah Al-Munawwarah. 2 pandangan kata, satu masuk sebelum subuh, satu masuk sebelum waktu maghrib. Maksudnya Aisyah masuk sebelum subuh, ada pandangan kata masuk sebelum subuh, dan ada pandangan kata dia masuk sebelum maghrib. Bila masuk je Madinah, orang-orang munafik dah tunggu dan menghebohkan bahawa Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Ujian dia apa? Nabi tak tegur dia, Nabi tak cara dia, Nabi tak layan dia. Berapa lama? 1 bulan Nabi tak layan dia. Aisyah demam seminggu, Nabi tak layan, buat tak cara. Sehinggalah sampai di telinga Aisyah bahawa orang-orang Madinah menceritakan Aisyah ni berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Lalu pulang Rasulullah daripada masjid. Lalu Rasulullah kata, Aisyah tanya, ya Rasulullah, adakah kamu tahu tentang cerita aku tersebar dengan Safwan bin Mu'attal? Nabi kata tahu. Nak buat macam mana ya Rasulullah? Rasulullah senyap dia. Apa keputusan dia Rasulullah? Rasulullah senyap dia. Kalau macam ni aku nak balik rumah ayahku, kata Aisyah. Kata Rasulullah, ikutmu lah nak balik. Nampak? Ini bahaya fitnah. Ini bahaya fitnah. Tak pernah Nabi kata ikut nak balik. Tak pernah. Tapi sebab fitnah yang berlaku ke atas Aisyah radhiyallahu anha menyebabkan keluar daripada mulut Nabi, ikutlah nak balik. Aisyah pun balik rumah mak ayah dia. Sehingga turun hukum bahawa Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal difitnah. Difitnah oleh golongan-golongan munafik yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Berat ujian ni sidang jemaah. Aisyah sakit, Nabi tak jaga. Sampai dalam keadaan sakit, Nabi pun tak tahu nak bagi keputusan. Sebab Nabi tak boleh bagi keputusan, melainkan keputusan dia daripada Allah. Mesti turun ayat Quran turun, baru Nabi boleh bagi keputusan. Inilah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh bagi hukum, melainkan hukum itu keluar daripada yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia di kota Madinah pada tahun 57 Hijrah, disembahyangkan ke atasnya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sebagai gubernur. Gubernur ni dipanggil Amirul Mukminin. Sebab tu pernah saya sebut dulu, Abu Bakar dipanggil Khalifatul Awwal. Zaman Abu Bakar tak timbul gubernur, tak timbul.
zaman Abu Bakar tidak timbul istilah gubernur ataupun istilah Amirul Mukminin. Abu Bakar dia jadi khalifah tak lama. Naik 61 tahun, wafat 63 tahun. Berapa lama jadi khalifah? 2 tahun. Tak lama. Berbanding dengan Umar. Umar lama jadi khalifah, 8 tahun. 8 tahun jadi khalifah. Timbul sistem gubernur ni di zaman Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu Sayyidina Umar merupakan khalifah yang pertama dan dipanggil gubernur yang pertama. Khalifah yang kedua dan merupakan gubernur yang pertama. Khalifah pertama Abu Bakar. Khalifah kedua Umar. Merangkap Amirul Mukminin yang pertama siapa dia? Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah dia yang mengimamkan apa ni Aisyah radhiyallahu anha. 5 minit lagi kan? Apa? Sampai 1 suku. 3 minit lagi. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang jadi imam dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sebagaimana yang pernah saya sebut dulu, bahawa dia merupakan orang yang paling miskin, tetapi akhir hidupnya merupakan orang yang paling kaya. Kerana dia dilamar oleh orang kaya di Madinah Al-Munawwarah. Ini hukum yang mana perempuan boleh apa? Boleh pinang lelaki. Dah kahwin belum? Belum. Kena kahwin cepatlah. Kahwin ni satu kahwin, orang kahwin satu kali kahwin sembahyang jemaah 70. Tak kahwin satu je. 27 kali dapat satu je. Tapi kalau kahwin 27 dia dapat 70 kali. Kalau kahwin dua tu cerita. Berani sebut je lah. Nampak? Tak berani buat. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an yang merupakan asal orang miskin, sekali dilamar oleh orang kaya Madinah Al-Munawwarah, dan dia menjadi orang senang di Madinah Al-Munawwarah, di kota Madinah pada zaman Marwan bin Al-Hakam. Fiqh dan faedah hadis. Fiqh dan faedah hadis. Ini baru cerita biografi tentang orang yang meriwayatkan hadis daripada tentang hadis wahyu. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan membahaskan apa dia fiqh. Fiqh tentang wahyu daripada kitab hadis Bad'u Al-Wahyu, mengikut fiqh daripada Al-Imam Ibnu Qayyim yang merupakan guru kepada Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah yani. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan InsyaAllah kalau boleh tuan-tuan ada kitab Kitab ni saya rasa sekarang ada. Sekarang ni kalau tak silap ada pesta buku kan dekat PWTC tu. Tak ada kan? Pustaka Jakim. Ataupun Pustaka Jakim dekat Masjid Negara pun ada Pustaka Jakim. Sebab jemaah di tempat saya di Masjid Putrajaya, dia beli buku ni kalau tak silap saya dekat Pustaka Jakim dekat Masjid Negara. Ada Pustaka Jakim. Boleh dapat buku ni. Buku Kitab Irsyadul Qari bi Syarhi Mukhtasar Sahihul Bukhari yang dibahaskan oleh Sahibus Samahah Dr. Muhammad Zulkifli Al-Bakri. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.